Baiklah, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan belajar sains tajuk penyerapan. Jadi cikgu kat sini, cikgu ambil nota daripada cikgu Mariam tentang sains penyerapan tahun 1. Jadi cikgu harap semua boleh fokus dekat skrin sebab cikgu akan bentang pelajaran kita pada hari ini. Baik, kita akan masuk objek menyerap air dan objek tidak menyerap air. Okay, kamu tengok dekat peta minda ni ada dua cabang iaitu menyerap air. Kamu tengok awan warna-warni tu, yang satu tu menyerap air dan di sebelah kanan tidak menyerap air. Jadi kita tengok kepada objek yang boleh menyerap air. Okay, kita tengok satu persatu. Yang pertama, tisu dapur. Yang kedua, stokin. Stokin yang kamu pakai dekat kaki waktu nak pergi sekolah. Yang ketiga, mop. Yang keempat, kain lap. Yang kelima, alas kaki. Yang keenam, span. Okay, span ni biasanya kita gunakan untuk basuh pinggan. Yang ketujuh, kertas. Yang ke-8, seluar. Yang ke-9, baju. Yang ke-10, tuala. Yang ke-11, benang. Dan yang ke-12, sapu tangan. Okay, jadi, ke-12 objek ni adalah yang boleh menyerap air. Jadi kamu tengok dekat situ ada seluar, baju, benang, sapu tangan, stokin. Jadi semua objek-objek ni ada dekat pakaian kamu. Maknanya baju kamu boleh serap air, seluar kamu juga boleh serap air. Okay, kita tengok awan yang di sebelah kanan tidak menyerap air. Okay, kita tengok dulu objek yang tidak boleh menyerap air. Yang pertama, gelas kaca. Yang kedua, sudu logam. Yang ketiga, pemadam. Pemadam yang selalu kamu guna untuk ketika buat kerja sekolah dekat sekolah dulu kan. Yang keempat, cermin. Yang kelima, payung. Yang keenam, duit shilling. Yang ketujuh, kemah. Yang ke-8, tayar. Yang ke-9, jubin. Yang ke-10, pelampung. Yang ke-11, baju hujan. Yang ke-12, penyedut minuman. Jadi bahan-bahan ni ataupun objek-objek ni adalah yang tidak boleh menyerap air. Okey, jadi kedua-dua ni ada fungsinya. Jadi dekat sini, cikgu akan tunjukkan dekat kamu eksperimen objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air. Jadi cikgu harap kamu bersabar sekejap, cikgu akan buat eksperimen tu. Okey. Jadi cikgu harap kamu boleh tengok eksperimen yang cikgu akan jalankan. Okey, cikgu ada 6 objek yang cikgu akan terangkan nanti. Dan cikgu nak nanti kamu nyatakan sama ada objek tu menyerap air ataupun tidak. Okey. Boleh dengar suara cikgu tak? Dengar sikit. Dengar sikit. Dengar. Boleh. Tak dengar. Okey. Kalau ni kuat tak? Sikit je. Kuat. Kuat. Ram. Warna putih tersangkut-sangkut. Okey. Jadi cikgu nak kamu tengok dekat kamera cikgu ni.
Boleh tekan apa? Okey, kamu tengok di sini. Okey, boleh dengarkan suara cikgu? Boleh. Boleh. Okey, kalau boleh. Okey, kalau boleh cikgu nak kamu kamu offkan dulu mic kamu untuk kita jalankan eksperimen. Offkan dulu mic kamu. Okey, offkan dulu mic. Cikgu akan tunjukkan eksperimen kita pada hari ini. Okey, eksperimen kita tentang objek yang menyerap air ataupun tidak. Jadi kamu tengok dekat meja ni. Kamu tengok dekat meja. Okey, yang pertama cikgu ada air. Okey, air sirap. Okey, yang kedua cikgu ada 7 objek di sini. Okey, yang pertama adalah sudu plastik. Yang kedua adalah bekas telur. Ni bekas telur ya. Yang ketiga adalah sudu besi. Keempat, kotak. Kelima, plastik. Dan yang keenam, cikgu ada tisu. Okay, jadi kita akan uji ke-6 bahan ni. Kita tengok sama ada dia objek yang boleh menyerap air ataupun objek yang tidak boleh menyerap air. Tengok di sini. Dekatkan lagi. Okey. Yang pertama, cikgu akan buat objek plastik. Jadi kamu tengok baik-baik. Cikgu celupkan dalam air ni selama 5 saat. Cikgu keluarkan. Baik, cikgu nak tanya kamu, adakah plastik menyerap air ataupun tidak menyerap air? Tidak menyerap air. Tidak. 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 Apa dah? Tidak. Tidak. Okey. Baik, off semula mic. Okey, jawapannya adalah tidak. okey, jawapannya adalah plastik tidak menyerap air. Yang kedua, saya akan uji kotak. Cikgu celupkan selama 5 saat. Kita akan tengok kotak serap air ataupun tidak. Tahu jatuh. Amra pernah cuba dah. Tak baca lah. Okey. Serap. Okey. Serap. Serap. Serap air ataupun tidak? Serap. 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 Okey, off semula mic kamu. Okey, jawapannya adalah kotak tidak. Kotak menyerap air. Kamu tengok dia berubah warna ya, dia ada warna hitam-hitam tu masuk dia. Air dah masuk ke dalam kotak tersebut. Aiman, bateri. Baik, yang ketiga kita akan uji pula sudu besi. Cikgu celup selama 5 saat. Baik. Adakah sudu besi menyerap air ataupun tidak? Tidak. 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 Okey. Off semula mic. Jawapannya adalah sudu besi tidak menyerap air. Bagus. Bahan yang keempat. Okey, yang keempat kita tengok di sini adalah kotak telur. Okay, kotak telur cikgu celupkan dalam masa 5 saat. Bekas telur ni agak-agak kamu boleh serap air ataupun tidak? Serap. Serap. Okey, kita tengok di sini.
Serak. Sedap atau tidak? Serak. Ya. Okey, semula Mai. Jawapannya adalah kotak telur menyerap air. Nampak ni? Dia punya warna dia dah berubah sebab dia dah serap air. Okey. Objek yang kelima adalah sudu plastik. Cikgu akan rentangkan sudu plastik dalam masa 5 saat. Hey, serap ataupun tidak? Okey, tutup mic. Okey, jawapannya adalah sudu plastik tidak menyerap air. Baik. Objek yang adalah tisu. Aiman tutup mikrofon. Sebenarnya serak cikgu. Okey, offkan mic kamu. Kita tengok tisu pula. Berendam 5 saat. Serak. Okey, dia serap air atau tidak? Okey, jawapannya adalah tisu menyerap air. Okey, jadi ini saja eksperimen kita tentang menyerap air ataupun tidak. Okey. Iman, Okey. dekat luar Apa? pun ada hanger kecil-kecil tu. Kat sini. Baik. Kita akan teruskan mula pada seterusnya. Jadi cikgu nak kamu offkan mic kamu dahulu. Kita akan pergi kepada seterusnya, iaitu bagaimana kita nak tahu objek tu menyerap air ataupun tidak. Jadi kamu boleh tengok di sini. Tengok di skrin. Okey. Kita tengok di sini. Okey, kita akan tengok sama ada objek tu menyerap air ataupun tidak. Okey, kamu tengok di sini. Di sini ada bekas yang berisi air dan juga 4 buah objek. Okey. Jadi kita akan tengok. Kita akan tengok macam mana kita nak tahu objek tu menyerap air ataupun tidak. Okey, kamu tengok di sini. Ada bekas yang berisi air. Ni awal dia sebelum kita celup dengan sesuatu objek gelang getah, kain lap, kertas risit, kertas dan juga sudu besi. Jadi, ni akhir dia pula selepas kita dah celup, apa akan jadi dekat bekas tu? Kita akan tengok. Baik, objek yang pertama, gelang getah. Gelang getah, tengok bekas ni. Kita masukkan gelang getah ke dalam bekas ni dan kita keluarkan. Dan apa yang jadi? Ya. Nampak. Tak nampak? Dekat skrin ada.
dekat skrin? Tak ada. Saya tak nampak dekat sini. Okey. Oh, kamu tak tekan tu. Okey. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Okey, gelang getah kita celup dia dalam bekas tu. Dalam bekas ni dan kita keluarkan dan di akhir dia bekas air ni tiada perubahan. Maksudnya paras air dalam bekas ni tak ada perubahan. Kalau kita masukkan kain lap pula, okey, kita tengok yang kedua kain lap. Okey, kita masukkan ke dalam bekas yang berisi air ni dan kita keluarkan. Kita boleh nampak air dalam bekas ni semakin berkurang. Okey, jadi itu menunjukkan kain lap dah serap sebahagian air dalam bekas tersebut. Sebab itulah bekas tersebut menjadi kurang. Air dalam bekas tersebut menjadi berkurang. Baik, yang ketiga, kertas risit. Okey, kertas lah kita panggil. Okey, kita masukkan dalam bekas yang berisi air ni dan kita keluarkan. Kita tengok di akhir uji kaji ni, kita tengok paras air dia berkurang. Dia kurang sedikit. Cikgu, tak nampak. Tak nampak? Okey, kita tengok. Okey, cikgu bentangkan semula. Okey, ni dalam slide ya. Tak nampak. Okey, boleh tengok di sini. Okey, dah nampak belum? Belum. Okey, cikgu dah bentangkan kat sini. Tak nampak. Okey. Nampak. Baik, seterusnya kertas risit ni kita tengok air dia di akhir dia air dia berkurang sedikit. Okey, tu maksud dia kertas risit tu sudah menyerap air. Tengok objek yang keempat, sudu besi. Kita celupkan dia dalam bekas tu dan kita keluarkan. Kita tengok paras air dalam bekas tersebut tiada perubahan. Jadi itu menunjukkan sudu besi tidak menyerap air. Jadi macam mana kita nak tahu objek tu serap air ataupun tidak? Kita tengok kepada paras air dalam bekas tersebut. Kalau paras, selepas kita celup objek tersebut dan kita keluarkan, kalau kita tengok paras air dia semakin berkurang, maksud dia objek tu menyerap air. Tapi kalau kita masukkan sesuatu objek dan kita keluarkan, kita tengok paras air dalam bekas tersebut tiada perubahan, maksud dia adalah objek tersebut tidak menyerap air. Jadi cikgu nak tanya kamu, adakah kamu nak tengok eksperimen tentang ni, bagaimana kita nak tengok objek tu menyerap air ataupun tidak? Nak ke tak nak? Nak. Okey. Jadi cikgu harap kamu dengar elok, kamu boleh offkan mic kamu supaya kita boleh tengok dengan jelas. Okey, offkan dulu mic kamu. Cikgu akan buat pembentangan sekarang. Okey, boleh dengar suara cikgu? Boleh. 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 Okey, untuk eksperimen yang cikgu akan jalankan ni. Okey. Tengok di sini. Ada satu, okey, ni adalah bekas air. Okey, bekas air. Cikgu akan tandakan paras air dia menggunakan pen marker ni. Okay.
pen marker biru. Jadi cikgu tandakan dia. Okey, jadi cikgu dah tandakan, ni kamu nampak ni dengan warna biru dekat atas ni. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu objek tu menyerap ataupun tidak? Kita akan tengok paras air dia. Jadi cikgu akan masukkan span ke dalam bekas air ni. Kita tengok sama ada dia berkurang ataupun tiada perubahan. Jadi cikgu akan masukkan. Baik, cikgu akan biarkan selama 10 saat. Jadi kita akan tengok ada tak perubahan dekat paras air dalam bekas tersebut. Okey. Aiman, offkan dulu mic kamu, Aiman. Baik. Okey, cikgu akan keluarkan span yang cikgu masukkan ni. Okey, tengok di sini. Ada tak perubahan dekat paras air dalam bekas tersebut? Ada. Ha? Ada. Ada. Ya, ada. Kita tengok. Kita tengok daripada paras air asal dekat atas ni, kita tengok dia semakin berkurang. Okey, jadi tu menunjukkan objek yang boleh menyerap air kita masukkan dalam bekas, bila kita keluarkan, paras air dalam bekas tersebut akan berkurang atau tiada perubahan. Berkurang. Ya, berkurang. Berkurang. Okey, untuk lihat dengan lebih jelas, nak tengok dengan lebih jelas, cikgu akan tuangkan air ni, kita tengok. Cikgu tandakan dulu dekat paras air sekarang. Okey. Kita tengok. Okey, kamu tengok di sini bekas ni. Yang marker biru ni ada, yang paling atas ni adalah yang asal tadi, paras air yang asal. Apabila cikgu masukkan span, paras air dia semakin berkurang dekat bawah ni. Jadi itu menunjukkan span boleh menyerap air. Okey. Baik, itulah tadi sedikit eksperimen kita pada hari ini, iaitu kita dah tengok objek yang boleh menyerap air dan juga objek yang tidak boleh menyerap air. Dan kita juga dah tahu bagaimana nak tengok, bagaimana kita nak tahu objek tersebut boleh menyerap air. Jadi, okey, untuk akhir sekali, cikgu nak bagi tahu kamu objek seperti kain, tisu, kertas, kotak dan juga kapas ataupun span merupakan objek yang boleh menyerap air. Tetapi plastik, besi, plastik dan besi adalah objek yang tidak boleh menyerap air. Jadi, sebelum kita akhiri kelas kita, kita akan buat kuis terlebih dahulu. Jadi cikgu harap kamu boleh tengok di skrin dan cikgu akan kongsikan pautan kuis kita di ruangan komen. Depan ada kotak barang ya. Okey, boleh masuk. Kamu boleh masukkan, kamu boleh tekan link di ruangan komen. Link quiz di ruangan komen, cikgu masukkan.
Okey, jangan lupa tulis nama kamu. Okey, seorang dah masuk. Alif Firdaus, Siti Khadijah dah masuk. Okey, dah 4 orang yang masuk. Okey, kita tunggu lagi kawan-kawan kamu. 14 orang dah masuk. Okey, kita tunggu kawan-kawan kamu lagi. Okey, 18 orang. Okey, sudah 19 orang. Okey, ada lagi yang boleh masuk. Cikgu akan mulakan kuis kita lagi 30 saat. Jadi yang belum masuk, kamu boleh masuk sekarang dengan tekan link yang cikgu beri di ruangan komen. Okey, Dini Syamimi dah masuk belum? Okey, Dini Syamimi dah masuk. Okey, cikgu akan mulakan kuis kita sekarang. Jadi cikgu harap kamu sedia. Okey, boleh jawab soalan kamu. Pastikan tepat jawapan yang betul dan cepat. Okey, kita tengok jawapannya. Pilih sama ada objek berikut menyerap air ataupun tidak. Sapu tangan. Okey, sapu tangan dia boleh menyerap air. Okay, sebab itulah kita gunakan dia untuk sapu tangan kita. Okey, dia kain. Okey, soalan seterusnya. Baik, kita tengok jawapan dia. Muhammad Hafiz. Tak ada siapa lagi boleh lawan Muhammad Hafiz. Okey. Pilih samaan. Kita tengok sudu plastik pula. Sudu plastik, kita dah uji tadi, dia tidak boleh menyerap air. Ingat, kalau bahan objek yang diperbuat daripada plastik dan juga besi, dia tidak boleh menyerap air. Baik, soalan seterusnya. Okey, masa makin
dah nak habis. Aiman dia potong Siti Khadijah. Okey. Pembaris besi. Cikgu baru cakap tadi, kalau objek yang diperbuat daripada plastik atau besi, dia tidak boleh menyerap air. Jadi, pembaris besi tidak boleh menyerap air. Objek. Kita tengok soalan seterusnya. Okey, masa nak tamat dah. Okey, Hafiz masih lagi yang pertama. Pilih, okey, kita tengok surat khabar. Okey, surat khabar dia boleh menyerap air. Kita dah tengok tadi kertas. Okay, surat khabar diperbuat daripada kertas. Jadi kertas ni dia boleh menyerap air. Okey, soalan seterusnya. Fatin Insyira dah naik ke nombor 3. Okey, kita tengok kapas. Okey, kapas juga adalah objek yang boleh menyerap air. Sebab itulah kalau kita terluka, kita ada luka kat tangan berdarah. Jadi untuk hentikan darah tersebut, kita gunakan kapas terlebih dahulu. Okey, soalan seterusnya. Bagus, semua betul. Okey, untuk tayar kereta ni diperbuat daripada getah. Getah ni juga kita gunakan untuk membuat belon. Jadi getah ni dia tidak boleh menyerap air. Okey, soalan seterusnya. Fatin Insyira berjaya potong Hafiz akhirnya. Okey, kita tengok soalan ni.
bagaimanakah kita mengetahui sesuatu objek menyerap air dalam bekas? Okay, kita dah tengok tadi, kalau objek tu menyerap air, bermakna paras air dalam bekas tersebut semakin berkurang. Okey, soalan seterusnya iaitu soalan yang terakhir. Muhammad Hafiz potong semula. Okey. Bagaimana kita mengetahui sesuatu objek tidak menyerap air dalam bekas tersebut? Okey, kalau objek tu tidak menyerap air, bermakna paras air tiada perubahan. Tiada perubahan dalam bekas tu. Air tiada perubahan dalam bekas. Paras air tiada perubahan dalam bekas. Sebab apa? Sebab objek tu dia tidak menyerap air. Jadi air tu tidak akan bertambah ataupun berkurang. Okey, jadi inilah kuis kita pada hari ini. Kita tengok yang paling jawab paling banyak betul. Okey, ketiga Alia Danisha, Fitri dan Muhammad Hafiz. Baik, tahniah. Dan Bari ni yang jawab yang betul 100%. Aiman Hakim juga. Okey, kita dah habiskan kuis kita pada hari ini. Jadi cikgu akan tamatkan pelajaran kita tentang objek yang boleh menyerap air dan objek yang tidak boleh menyerap air. Jadi cikgu akan hentikan rakaman.